Salam sejahtera kepada Dr. Azamri Mansur dan rakan-rakan guru sekalian. Kami dari kumpulan pedagogi ingin membentangkan tugas bertajuk reka bentuk penyelidikan kajian perbandingan. Okey, kumpulan kami terdiri pada 7 orang guru, iaitu saya sendiri, Cikgu Ba, Cikgu Lai, Cikgu Ngui, Cikgu Melissa, Cikgu Leong, Cikgu Tan dan juga Cikgu Wong. Okey, baiklah. Untuk pembentang yang pertama iaitu ciri-ciri reka bentuk kajian perbandingan, saya menjemput Cikgu Melissa untuk memberikan keterangan dia. Dipersilakan. Okey, terima kasih Cikgu Ba. Okey, saya akan membentangkan mengenai ciri-ciri reka bentuk kajian perbandingan. Ia turut dikenali sebagai ex post facto ataupun dalam bahasa Inggerisnya causal comparative research. Pengkaji cuba untuk mengkaji ataupun untuk menentukan punca ataupun akibat yang wujud antara kumpulan ataupun individu bagi kajian yang ingin dijalankan. Dan ianya biasanya digunakan untuk tinjauan berskala besar, data berskala besar, tapi juga boleh digunakan untuk tinjauan data berskala kecil. Dan pemboleh bebas iaitu independent variable tidak boleh dimanipulasi kerana pemboleh tersebut sudah ada tu punca tersebut. Okey, next slide Cikgu Ba. Dan ia turut melibatkan perbandingan antara dua pemboleh ubah iaitu pemboleh bebas iaitu punca dan pemboleh ubah bersandar iaitu kesan. Dan sampel responden tidak boleh dipilih secara awak. Dan terdapat jenis kajian perbandingan iaitu yang pertama adalah retrospective causal comparative research dan yang kedua adalah prospective causal comparative research. Okey, berikut merupakan ciri-ciri reka bentuk. Sekian sahaja. Okey, cara penulisan objektif, silakan Cikgu Lai. Cikgu Lai. Okey, terima kasih Cikgu Ba. Okey, cara penulisan objektif ni dia seharusnya spesifik, boleh diukur, boleh capaian, realistik dan bersesuaian dengan tempoh kajian. Penulis objektif perlu dalam bentuk kadar kerja yang berkaitan dengan bidang dan tahap kajian masing-masing. Jadi, kajian perbandingan ini dia mengkaji hubungan antara sebab dengan akibat. Peneliti belum memastikan terdapat hubungan antara A, independent variable dan B, dependent variable. A datang dahulu daripada B dan tidak ada kesan pemboleh ubah luaran terhadap A, B atau interaksi A dan B. Okay, seterusnya. Jadi, objektif yang ditulis perlu berkaitan soalan-soalan yang menjawab persoalan utama apakah kesan S, iaitu kesan kajian tersebut. Dan kajian ini juga menekankan sebab yang dijangka. Contohnya, adakah program motivasi meningkatkan tahap kecemerlangan ke akademik belajar? Dan contoh yang kedua, adakah program counseling individu meningkatkan motivasi murid bermasalah? Okey. Okey, cara pensampelan persilakan Cikgu Wong. Cikgu Wong. Okey, terima kasih Cikgu Ba. Bagi kajian perbandingan, peneliti perlulah memilih dua kumpulan peserta iaitu kumpulan eksperimen dan kawalan. Tetapi lebih tepat dirujuk sebagai kumpulan perbandingan kerana satu kumpulan kita mempunyai ciri atau pengalaman yang dimiliki oleh kumpulan kedua atau dua kumpulan berbeza dalam jumlah ciri yang mereka kongsikan. Jadi mereka perlulah membezakan pemboleh ubah bebas. Jadi kumpulan mesti jelas dan secara operasi kerana setiap kumpulan mewakili populasi yang berbeza. Contohnya, hubungan antara tahun pengalaman dan kepuasan kerja. Jadi memang ada dua kumpulan sampel iaitu satunya untuk pengalaman dan satu lagi untuk yang kurang pengalaman. Next. Jadi peneliti boleh memilih peserta secara rawat dalam setiap kumpulan. Contohnya, setiap seorang peneliti boleh memilih setiap keciciran kelima dan setiap pelajar sekolah tinggi kelima. Walau bagaimanapun, peserta tidak dipilih secara rawat dan diletakkan ke dalam kumpulan kerana akan mempengaruhi kesahan dan kejayaan. Itu sahaja daripada saya. Okey, baiklah Cikgu Tan untuk instrumen kajian perbandingan. Cikgu Tan.
instrumen kajian perbandingan. Dalam kajian perbandingan terdapat 3 jenis instrumen yang digunakan, iaitu bentuk kualitatif, kuantitatif dan kaedah gabungan. Kualitatif dia berbentuk deskriptif, kata-kata lisan dan tulisan, manakala kuantitatif dia lebih kepada numerika. Next. Temu buah iaitu kualitatif. Dia terdapat 3 jenis, iaitu berstruktur, semi-struktur dan tidak berstruktur. Untuk berstruktur dia jenis lebih formal dan mempunyai senarai soalan. Semi-struktur dia separa formal dan dia mempunyai senarai soalan, tapi dia boleh tanya dengan lebih mendalam. Dan tidak berstruktur dia adalah tidak formal dan tidak mempunyai senarai soalan. Next. Pemerhatian terdapat 2 jenis, iaitu pemerhatian bukan peserta dan pemerhatian peserta, iaitu pengkaji melibatkan diri dalam pemerhatian bukan pemerhatian peserta, tetapi pengkaji tidak melibatkan diri dalam kajian tersebut dalam pemerhatian bukan peserta. Dia hanya membuat pemerhatian sahaja. Next. Untuk analisis dokumen, dia diperoleh dokumen mengenai tajuk yang ingin dikaji dan memberi maklumat tambahan, dan dia juga merupakan pengukuhan dan bukti terhadap kajian dan mengepasti perkembangan dalam kajian sesuatu kajian tersebut. Next. Soal selidik. Soal selidik ni terdapat 2 jenis, iaitu tertutup dan terbuka. Iaitu tertutup maksud dia berbentuk objektif dan terbuka dia berbentuk subjektif. Next. Untuk senarai semak ini dia memastikan tugas dijalankan dengan lebih sistematik dan dapat fokus kepada tingkah laku tertentu dan merekod banyak maklumat dan perkara dalam satu masa. Next. Untuk ujian pula, ujian terdapat daripada 2 jenis, iaitu ujian pra dan ujian pos. Ujian pra dijalankan sebelum sesuatu kajian dijalankan dan ujian pos dijalankan selepas sesuatu kajian dijalankan untuk melihat kemajuan selepas intervensi dijalankan. Itu sahaja. Okey, baiklah, sekarang saya membentangkan cara analisis data kajian perbandingan. Cara analisis ini ada 4 yang biasa kita letak, iaitu min, sisian piawai, ujian T dan ANCOVA. Okey, untuk ujian T dan ANCOVA ini kita merekod data dan data itu dimasuk ke dalam program SPSS dan program itu akan menjana secara automatik. Dan hubungan antara kesan sebab dan kesan ini dia berlakunya pembalikan ataupun ada faktor yang ketiga. Apa itu pembalikan? Pembalikan ini berlaku apabila sesuatu program itu, contohnya program motivasi, okey, mungkin dapat menjana kecemerlangan akademik pelajar, contohnya. Tapi bila berlaku pembalikan, akan tetapi kecemerlangan akademik pelajar bukan disebabkan oleh program motivasi, dia ada pembalikan di sana. So saya ambil contoh yang program motivasi ini untuk kajian saya. Okey, saya ambil 10 orang sampel dan memberi kuis perniagaan. Dan sebelum motivasi inilah markah mereka. Dan selepas motivasi mereka dapat markah macam ini. So, apabila data itu dikumpul, kita masukkan data itu ke program SPSS. Dan selepas data itu dimasukkan ke program SPSS, kita buat hipotesis. So, 2 hipotesis yang saya buat di sini. Yang pertama, hipotesis, saya letak hipotesis O, iaitu ditolak. Tidak terdapat perbezaan markah pelajar sebelum dan selepas program motivasi pelajar. Itu satu. Yang kedua, H1, terdapat perbezaan markah pelajar sebelum dan selepas program motivasi. So, software ini menggunakan alpha 5%, iaitu membandingkan dengan 0.05. Okay. Selepas dimasukkan data itu ke software ini, ke program SPSS ini, terjanalah data yang sedemikian. Okay.
Selepas itu, apa yang kita kena tengok di sini adalah significant, iaitu 0.00 signifikannya. Okey, di sini nilai significant adalah 0.00, iaitu kurang daripada 0.05. Ini bererti HO ataupun yang pertama, hipotesis yang pertama itu ditolak dan H yang kedua iaitu H1 diterima, iaitu terdapat perbezaan markah pelajar sebelum dan selepas program motivasi pelajar. Ini bermakna program motivasi pelajar dapat menjana kecemerlangan akademik pelajar. Ini adalah satu pembandingan yang jelas. Okey. Baiklah. So seterusnya saya menjemput Cikgu Ngui untuk membentangkan video pendekatan. Video untuk berkaitan dengan ini. Okey, Cikgu Ngui. Terima kasih Cikgu Pak. Okey. Kumpulan saya telah mencari 4 video berkaitan dengan reka bentuk penyelidikan kajian perbandingan. Video pertama yang saya cari berkaitan dengan ciri asas kajian perbandingan. Kajian perbandingan ini mengenal pastikan hubungan antara sebab dan akibat dan melibatkan dalam perbandingan 2 atau lebih pemboleh ubah. Contohnya, hubungan antara tahun kewujudan dan kepuasan kerja. Tahun kewujudan merupakan pemboleh ubah. Kepuasan kerja merupakan tidak pemboleh ubah. Dalam kajian perbandingan, tidak dapat memanipulasi pemboleh ubah tidak bergantung. Contohnya penyelidikan perbandingan hubungan sebab dan dengan akibat retrospektif yang bermula dengan kesan dan menyiasat. Penyelidikan perbandingan hubungan sebab dengan akibat prospektif adalah bermula dengan sebab dan menyiasat. Next. Video yang kedua adalah video tentang konsul komparatif dengan eksperimen research. Dengan satu lagi adalah berkaitan dengan konsul komparatif dengan correlation research. Next. Video yang ketiga adalah berkaitan dengan 3 jenis kajian perbandingan, iaitu penerokaan dalam kesan, sebab dan akibat. Next. Okey, seterusnya, video seterusnya adalah tentang berkaitan dengan cara menulis kajian perbandingan. Ada 2 formula yang terletak di sini. Okey, lepas tu next. Okey, yang ini adalah tentang perbandingan 2 tesis, iaitu satu yang lebih tidak baik dan lepas tu adalah tesis dengan tesis yang baik, perbandingan. Next. Okey, ini yang sahaja daripada saya. Okey, untuk artikel berkaitan saya menjemput Cikgu Leong untuk bentang artikel berkaitan. Okay, terima kasih Cikgu Ba. Okay, mari kita melihat artikel yang pertama yang berkaitan dengan kajian perbandingan. Okay, artikel ini tajuknya ialah adakah cikgu dan sumber bilik darjah boleh memajukan pencapaian murid. Okay, satu kajian perbandingan telah dilakukan di 3 buah negara, iaitu Kenya, South Africa dan Swaziland. Okay, artikel ini, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa ada beberapa ciri penting guru yang dapat dikenal pasti dan sumber bilik darjah mempengaruhi pencapaian belajar di ketiga-tiga negara ini. Okey, ciri guru dan sumber bilik darjah tersebut yang mungkin berbeza dari setiap negara. Okey, contohnya antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Okey, seterusnya, kita tengok artikel yang kedua. Next. Artikel yang kedua. Oke, ini. Oke, artikel yang kedua itu berkaitan dengan di antara
guru sains yang mempunyai kemahiran pehuja sosial saintifik yang tinggi dan guru sains yang mempunyai kemahiran pehuja sains sosial saintifik yang rendah. Oke. Kajian ini melibatkan 45 orang guru sains, yaitu 21 orang guru sains yang mempunyai kemahiran pehuja sosial saintifik yang tinggi. Lepas tu 21 orang guru sains yang mempunyai kemahiran saintifik, kemahiran pehuja sosial saintifik yang rendah. Okey, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa next dapatan kajian. Ini nih. Okey, dapatan kajian ini menunjukkan bahawa guru sains yang mempunyai kemahiran pehuja sosial saintifik yang tinggi mempunyai tingkah laku metakognisi yang lebih banyak jika dibandingkan dengan guru sains yang mempunyai kemahiran pehuja sosial saintifik yang rendah. Oke, itu sahaja. Itu saja. Okey, baiklah. Ya. Itu saja untuk pembentangan kami pada kali ini. So, di sini saya ucap terima kasih kepada semua dan selamat menonton pembentangan kami. Terima kasih semua.